Assalamualaikum guys, saya Adhar. Bertemu kita lagi dalam channel Yamaha NMAX Owner channel. So yang lepas kita dah buat untuk review NMAX 2020 ni untuk part 1. Tetapi kita tak sempat habis. Saya mengakui ada kelemahan pada video itu. Ada aspek-aspek yang pada motosikal ni yang kita tertinggal. So dalam video kali ini kita nak sambung review tu part 2. Abaikan ayam-ayam dekat belakang tu Disebabkan saya berada di rumah saya ni di kawasan Felda. Memang banyak ayam, bunyi-bunyi ayam di belakang lah. Baru lepas hujan So video kali ini kita akan sambung dengan review. Kita akan tengok sedikit berkenaan tayar dan juga enjin, dan seterusnya kita akan berikan kepada tuan-tuan dan puan-puan 5 kelebihan dan juga 5 kekurangan Yamaha NMAX 2020. So tanpa melengahkan masa lagi, jom kita sebelum tu, kepada tuan-tuan dan puan-puan yang belum lagi subscribe, so please bantu saya subscribe dan juga tekan butang loceng untuk notification daripada video-video yang saya akan upload dari semasa ke semasa. So tanpa melengahkan masa lagi, jom kita review NMAX Malaysia 2020 part 2. Check it out. Okey guys, kita start dengan seperti yang dijanjikan, bahagian enjin. Okey, bahagian enjin macam biasa seperti yang semua tahu, so skuter menggunakan V-belt lah. Okey, V-belt system. Enjin yang digunakan adalah single cylinder, 4 stroke. Newton meter torque dia 13.9 Newton meter torque pada 6000 rpm. So pengalaman saya menggunakan enjin ni, so okey. Dari segi pick up tu memang orang kata tidak mengecewakan lah. Itu berkenaan enjin. Jom kita tengok bahagian tayar pula. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, untuk NMAX Malaysia ni, okey, so tuan-tuan dia punya warna, kalau warna grey ni, macam matte grey ni, pasti dia akan dipadankan dengan rim warna gold. Manakala sekiranya tuan-tuan dan puan-puan lebih gemarkan warna matte red, warna merah, so pastinya rim dia akan dipadankan dengan warna rim hitam lah. Tetapi saya lebih sukakan warna yang sebegini lah. Untuk orang lelaki untuk orang lelaki saya lebih suka ke warna begini lah, warna kerabu, bukan warna yang terang-terang lah. Kita pergi kepada tayar pula. Okay, tayar di bahagian depan adalah 110 70 menggunakan rim 13 inci. Okey, untuk NMAX ni memang 13 inci depan dan juga belakang. Okey, manakala bahagian belakang pula, okey, bahagian belakang adalah 130 70. Okey, 130 70 saiz yang sama. So depan dan belakang sama. So ini berbeza dengan ADV lah. Nanti kita akan buat perbandingan di antara ADV. Once kita dah dapat motor nanti, kita akan buat perbandingan. ADV lebih adventure. Okey, so tayar depan dia bersaiz 14, manakala belakang bersaiz 13. NMAX tidak, NMAX sama saja. So untuk tayar pula, apa yang diperoleh daripada standard kilang ni, so tuan-tuan dan perempuan disarankan untuk menukar tayar ni lah kepada jenis tayar yang lain lah. So kerana ia ni agak licin sikit, so untuk pemanduan yang lebih sempurna, so tuan-tuan dan perempuan disarankan untuk tukar tayar yang lain lah, Maxxis ke atau Pirelli ke, so bersesuaian dengan bajet yang tuan-tuan dan perempuan ada lah. Okey tuan-tuan dan perempuan, jom kita tengok posisi penunggangan untuk NMAX 2020. Okey, ini adalah posisi kedudukan untuk penunggang untuk NMAX 2020 ni. Okey, so sederhana je. So tidaklah terlalu sporty, tidaklah terlalu orang kata terlalu tak ada gaya sangat. Adalah gaya, tapi tidaklah orang kata nak gaya sangat sampai sporty tu. Ini bukan motosikalnya lah. Okey, so that's why lah ada di kalangan kita yang kata bahawa NMAX 2020 ni motor untuk pakcik-pakcik pergi ke surau. So dari segi gaya, ya saya ada setujulah sedikit mengenai gaya ni, tidaklah kelihatan sporty. Okey, so untuk handle ni, sekiranya tuan-tuan dan puan tengok, so tidak terlalu ke depan, tidak terlalu ke belakang. So dia agak sederhana saja. Okey, bagi saya cukup selesa lah. Pun begitu pada tuan-tuan dan perempuan yang lebih gemarkan gaya sporty, so ini bukan motosikalnya, so kena beli motosikal lain, okey, yang mana menggunakan handlebar.
Okey, so agak tinggi dan agak mengepak sikit. Yang tu gaya. Okey, yang tu boleh lah. Tapi yang apa ni, NMAX ni tak dapat gaya macam tu. Okey. Untuk handle, habis kita pergi kepada handle. Okey, untuk bahagian depan ni, okey. So ini antara sebab utama saya memilih untuk memiliki NMAX ni, kerana bahagian depan ni yang besar. Okey, berbanding dengan NVX, Vario, Avantis dan sebagainya. So NMAX lebih besar di bahagian depan. So ini mengelakkan angin untuk terkena kepada badan kita lah. So untuk mereka yang ke tempat kerja dengan jarak yang jauh macam saya ni, okay, so ini memberikan selesaan yang agak memuaskan hati lah untuk penunggang. Okay, so di bahagian depan. So kita pergi kepada bahagian seat. Bahagian seat bagi saya cukup luas, cukup besar. Pun begitu, ianya tidaklah, seat ni taklah terlalu stylish, dan juga tidak ada design dan sebagainya. Dia biasa saja. Tapi bagi saya dah cukup selesa lah. Okey, untuk bahagian kaki pula, okey, di sebelah kiri dan sebelah kanan ada ruang lagi, kiri dan kanan lebih kurang dalam 5 cm ke 10 cm. Okey, so maksudnya kasut anda tu so ada lebih lagi. Okey, so kalau anda letakkan kaki beginilah, so dia agak selesa. Dan sekiranya tuan-tuan dan perempuan rasa lenguh ketika berjalan jauh, so boleh lunjurkan kaki ke hadapan beginilah, untuk hilangkan lenguh-lenguh di bahagian kaki ketika duduk. Okey. So untuk kedudukan kaki pula, okey, untuk ketinggian seperti saya 169 cm dan berat 65 kg dan semakin menggemuk ini. Okey, untuk kaki, so sekiranya tuan-tuan dan perempuan berhenti di lampu isyarat, so sekiranya turunkan kaki ke tanah, so ngam-ngam saja, okey, dengan tanah. So kaki sampailah untuk 169 cm. So untuk orang yang ketinggian berbeza, saya tak sure lah, tapi ketinggian saya yang tu sampai ngam-ngam saja. Okey. Pada awal ni, apabila mendengar motosikal ni, saya rasa agak takut sikit untuk turun kaki sebab nampak tinggi, tapi bila kita dah lama tunggang motosikal ni, rupanya ia tidaklah terlalu tinggi sangat. Okey, so dah lama bawa tu, barulah kita dapat confidence sikit lah apabila membawa motosikal Maxi ni. Dan pada awalnya juga kelihatan besar dan berat, tetapi setelah lama memandu, tak rasa berat dah lah. Okey, so bagi saya cukup selesa untuk NMAX ni. Okey, akhir sekali kita akan nyatakan 5 kelebihan dan juga 5 kekurangan NMAX 2020. Okey, kekurangan utama NMAX ni, pada pandangan peribadi saya, ada aksesori yang pada motosikal ni yang tak berapa nak berikan kesenangan ataupun kemudahan kepada penunggangnya lah, ataupun kepada owner dia. Contohnya mudguard di bahagian depan ni. Mudguard di bahagian depan ni terlalu pendek, terlalu pendek kalau tuan-tuan tengok. So ini menyebabkan lumpur-lumpur di bahagian depan ni dan masuk di bahagian dalam ni. Okey. So kalau tuan-tuan dan perempuan pergi ke kawasan yang berlumpur, berpasir dan sebagainya, memang jenuh lah nak basuh. Okey, kita pergi kepada kelemahan yang kedua pula. Kelemahan yang kedua yang saya nampak dari segi motosikal ni adalah segi safety lah. Okey, dari segi safety. So kalau kita tengok di Indonesia, Thailand dan juga Filipina, okey, so motosikal dia datang dengan keyless ataupun remote. Yang tu ada anti theft lah, ataupun anti pencuri lah. So siapa yang pegang ataupun yang cuba untuk mencuri motosikal ni, so dia akan berbunyi. Tapi di Malaysia tak ada, kita datang dengan kunci biasa saja. Jadi dari segi keselamatan tu memang orang kata apa, tidak ada keselamatan lah. Okey, kelemahan yang ketiga bagi saya adalah kekurangan. Bukan kelemahan lah, kekurangan. Kekurangan bagi saya adalah dari segi tempat penyimpanan minyak ni. Tempat penyimpanan minyak ini 7.1 liter sahaja. So mereka yang jalan jauh, so kena isi banyak kali lah. Kalau kita jenis orang yang isi sikit-sikit, RM2, RM3, so banyak kali kena tuang lah. Kelemahan yang kedua bagi saya adalah dari segi headlight, front light ni memang nampak lawa. Cuma saya bukan penggemar lampu putih lah. Disebabkan lampu putih ni apabila waktu hujan memang tak nampak apa lah. Jadi ada di kalangan owner NMAX ni akan tambah spotlight lah. Okey, warna kuning di sebelah kiri dan sebelah kanan fog. Okey, supaya lebih jelas di waktu hujan.
So memang sangat jelas waktu malam untuk lampu ni sebenarnya. Okey, so kalau kita buka kita on engine pun, kita jalan waktu malam. So kalau kita jalan dengan motosikal lain ingat ada kereta yang di belakang, memang sangat cerah lampu putih ni. Tapi efek dia apabila hujan memang tak nampak lah lampu putih. Okey, antara kelemahan NMAX ni adalah dari segi absorber dia. So absorber yang sampai di Malaysia ni adalah jenis yang biasa macam ni. Di Thailand, Filipina dan Indonesia yang dah ada tabung. Bagi saya ini adalah salah satu kelemahan untuk motosikal ni lah. Okey guys, untuk kelebihan motosikal ni, okey, kelebihan yang nombor 5 adalah dari segi design dia. Okey, dari segi design dia bagi saya tidak terlalu old school lah. Walaupun ada yang kata motosikal ni skuter ni adalah untuk pakcik-pakcik yang pergi surau, bagi saya no. Okey, dari segi design dia agak lawa. Dari segi lampu, dari segi body dia, okey, dengan ada glossy, okey, dengan lampu belakang dia yang ala-ala X-Max. Bagi saya design dia agak cantik. Okey, yang kedua pula, okey, kelebihan motosikal ni adalah dari segi butang-butang lain lah yang orang kata apa, memberikan kemudahan kepada penunggang. Contohnya daripada yang seperti yang saya terangkan macam dalam video yang lepas, butang idling tu bagi saya ia adalah kelebihan untuk motosikal ni. So dia jimat minyak. Kelebihan yang lain untuk NMAX adalah tempat simpanan boot ni 23 liter. Bagi saya ia sangat membantu saya. So macam-macam boleh masuk, laptop boleh masuk, kasut boleh masuk, baju boleh masuk, so macam-macam benda boleh masuk. So bagi saya ini sangat memudahkan saya lah untuk simpan barang-barang yang berharga di sini. Okay, kelebihan yang lain untuk NMAX adalah dari segi skrin yang luas, jelas waktu malam. Selain daripada dilengkapi dengan button menu yang sangat membantu penunggang untuk melihat menu-menu feature-feature yang disediakan di dalam speedometernya lah, dalam skrin. So bagi saya motosikal ni adalah friendly user. Okey, so, senang cerita, ia sangat membantu penunggang dan memudahkan penunggang lah. So itu adalah salah satu kelebihan NMAX ni lah. Dan akhir sekali, nombor 1 bagi saya, kelebihan motosikal ni adalah segi keselesaan. Okey, keselesaan adalah pada NMAX 2020 ni. Okey, so tuan-tuan dan perempuan sangat selesa daripada enjin ni yang sangat pick up, pulas je pergi je pulas. Okey, so bagi saya sangat memuaskan hati saya dari segi keselesaan. So kalau tuan-tuan dan perempuan nak gaya, ini bukan motosikal dia. Tapi kalau tuan-tuan dan perempuan nak keselesaan, yes, this is it. NMAX 2020 adalah untuk mereka yang mencari keselesaan. Okey tuan-tuan dan perempuan, kita dah sampai ke penghujung rakaman untuk part 2 review NMAX ni. So kita dah concludekan pun dengan 5 kelebihan dan juga 5 kekurangan NMAX 2020. Okey, so tuan-tuan dan perempuan yang belum subscribe, bantu saya dengan subscribe channel ini. Tekan butang loceng untuk tuan-tuan dan perempuan dapatkan notification video-video yang saya akan upload dari semasa ke semasa. So seterusnya, okey, kita akan next video saya akan review ADV 150. So sampai di sini saja untuk review NMAX part 2 ini. Saya Adhar Roslan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Get experience and analyze.